Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kita sambung balik kitab kita ni, Maqalah Asri, teguran suci dan jujur terhadap umat mengenai sirah oleh Maulana Muhammad Asri Yusof. Kita masih dalam bab bahagian 3 iaitu pemurnian sejarah awal Islam. Dan kita hari itu bincangnya tentang Aisyah disalak anjing Hawab. Jadi beberapa bukti utama telah kita bentangkan tentang tak betul lah cerita anjing Hawab tu dia Hawab tu dah dia menyalak Aisyah lah. Okey, lepas tu kita sambung lagi. Nah, jadi kita pergi pada riwayah lah. Riwayah kita baca dah sikit, kita undur dah sikit dah. Jadi At-Tabari hak kita banyak cerita pasal anjing Hawab ni menyalak Aisyah kepada Aisyah ni. At-Tabari mengambil cerita ini daripada Ismail bin Musa Al-Fazari. Siapakah Ismail bin Musa Al-Fazari? Imam Zahabi dalam Mizanul I'tidal, kitab perawi dhaif dan palsu ni nak. Mizanul I'tidal perawi-perawi yang tertuduh lah nak. Mizanul I'tidal menulis bahawa dia adalah seorang penduduk Kufah. Ya, Kufah ni banyak Syiah lah. Anak saudara kepada Sudi. Anak saudara dia kepada Sudi itu seorang pendusta besar. Sudi ni pendusta besar. Anak saudara dia Ismail bin Musa Al-Fazari. Nah, perawi cerita ni. Imam Tirmizi, Abu Daud dan Ibn Majah ada menerima riwayat daripadanya, tetapi Bukhari, Muslim dan Nasa'i tidak mengambil riwayatnya. Abu Hatim berkata dia seorang benar. Nasa'i berkata tidak mengapa dengannya. Tetapi Ibn Adi pula menulis, tokoh-tokoh hadis mengkritiknya dengan keras kerana dia adalah seorang Syiah pelampau. Nah, mana pun dia Syiah pelampau. Ada nak puji ke, nak kata berat dia pun, yang penting dia Syiah pelampau. Dia Syiah pelampau. Kalau riwayat tu nampak untuk sokong akidah Syiah ataupun untuk menjatuhkan sahabat, berkait dengan akidah juga lah. Pasal akidah Syiah ni sahabat kafir kan. Bagi dia. Jadi ada kaitan dengan akidah, kita tak terima riwayat tersebut. Nak jatuhkan baruah terhadap Aisyah, tak boleh terima lah. Kena cari pilihan lain, kena tolak dulu dah. Abdan berkata, pernah satu ketika kami selalu pergi mendengar riwayat-riwayat daripada Musa Ismail bin Musa Al-Fazari ni lah. Tetapi kemudian Abu Bakar Ibn Abi Syaibah dan Hannad melarang kami daripada mendengar riwayat-riwayatnya. Mereka berkata, apakah kamu pergi kepada si fasik itu yang selalu memaki hamun para sahabat? Itu kijak dia. Pakui hamun para sahabat. Dia maki hamun para sahabat. Riwayat-riwayat yang menjatuhkan sahabat termasuklah Aisyah. Dia tolak. Rujuk Mizanul I'tidal jilid 1 halaman 252. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani berkata, walaupun dikatakan dia seorang yang benar, tetapi dia tertuduh sebagai seorang Rafidi, Syiah. Beratlah tertolak Syiah. Memang dah belah ni. Rafidi. Syiah beratlah dia main Rafidi. Selain itu, banyak pula melakukan kesilapan dalam riwayatnya. Banyak silap, banyak tangkap tambah dah. Dia mati pada tahun 245 Hijrah. Rujuk Taqribut Tahzib jilid 1 halaman 75. Perawi kedua bagi riwayat ini yang menyampaikannya kepada Ismail bin Musa Al-Fazari ila Ali bin Abbas Al-Azhar. Hafiz Ibn Hajar menulis tentangnya. Dia seorang penduduk Kufah. Lemah. Tirmizi ada mengambil riwayat daripadanya. Imam Tirmizi. Paling kurang dia lemah. Rujuk Taqribut Tahzib jilid 2 halaman 39. Dan bunyi Kufah ni berhati-hati lah. Imam Zahabi menulis, Yahya bin Ma'in berkata, dia seorang yang tidak berharga. Jauzajani, Nasa'i dan Azdi berkata, dia seorang dhaif. Ibn Hibban mengatakan, dia ini melakukan kesilapan yang teruk. Kerana itu riwayat-riwayatnya ditinggalkan. Ibn Hibban. Apa kata macam tu? Rujuk Mizanul I'tidal jilid 3 halaman 134. Perawi ketiga yang daripadanya Ali bin Abis mengambil riwayat ini ialah Abul Khattab Al-Hajri.
Hafiz Ibn Hajar berkata dia ini seorang tidak diketahui majhul. Taqribut Tahzib jilid 2 halaman 417. Hafiz Ibn Hajar tak tahu. Kita lagi lah tak tahu dah. Orang tak tahu jahat, nipu, pembohong ke tak tahu lah. Mungkin berlaku dah. Perawi keempat yang menjadi tempat pengambilan Abdul Khattab ialah Safwan bin Qabisah. Hafiz Ibn Hajar menulis dia ini juga seorang tidak diketahui majhul, tak tahu siapa-siapa ni. Safwan bin Qabisah. Dua orang majhul tak tahu. Wujud Lisan dan Mizan jilid 3 halaman 192. Perawi terakhir dan teratas sekali ialah Urani. Urani sebenarnya bukan satu nama dah, tetapi ini adalah satu nisbah kepada kabilah Uraniyah. Salah seorang orang kabilah Uraniyah gitulah. Artinya salah seorang daripada kabilah Uraniyah. Tetapi siapakah orang tersebut? Apa namanya? Di mana tempat tinggalnya? Bilakah dia dilahirkan? Bilakah dia mati? Semuanya tidak diketahui, majhul belaka. Kitab-kitab sejarah dan kitab-kitab rijal, orang yang disebahkan dengan Urani ini ada dua orang saja. Iaitu, kalau cari Urani ayat belakang ni, dari kitab rijal, jumpa dua orang saja. Pertama Hasan bin Abdullah Al-Urani. Dia banyak mengemukakan riwayat mursal daripada Abdullah bin Abbas. Daripada tabaqah keempat, dia tidak pernah melihat seorang pun sahabat. Ni cerita jumpa Aisyah gawa dah. Ni dia sedangkan dia ni tabi'in tabiqah keempat ni tak jumpa seorang pun sahabat tak jumpa dah. Jadi Abdullah bin Abbas pun tak jumpa sebenarnya. Cuma ni mursal putus. Antara dia dengan Abdullah bin Abbas ni ada orang lain cerita ke dia. Yang kedua Qasim bin Hakam bin Katsir Al-Urani. Dia ini juga seorang yang dhaif. Dalam Taqribut Tahzib disebut tarikh matinya ialah 200 lepas hijrah. Sedangkan peristiwa yang kita bincangkan ini berlaku pada tahun 3 penang hijrah. Jauh tu. Kalau tidak umur dia 180 nak. 170 umur dia. Lebih lagi lah. 180 ke atas umur dia. Kalau hidup lagi boleh cerita tak? Jadi tak mungkin lah. Tak mungkin hidup dia lama ni. Tak mustahil. Agaknya orang ni menjadi punca pada cerita ini adalah seorang yang ghaib. Orang ni tak tahu siapa-siapa ghaib. Seperti ghaibnya Imam ke-12 Syiah. Cerita karut lah nak. Ringkasnya dalam isnad cerita ini terdapat 3 orang perawi yang majhul. Tidak diketahui siapakah orangnya. Seseorang daripadanya tidak berguna dan tidak boleh dipercayai. Manakala seorang lagi pula adalah seorang Rafidi. Syiah 12. Yang benci, yang tuduh sahabat kafir. Dengan adanya orang seperti ini dalam sanad cerita ini, para pembaca dapatlah membayangkan betapa dahsyatnya, betapa teruknya cerita yang dipersembahkan oleh mereka untuk memburukkan Aisyah dan sahabat. Selain daripada riwayat di atas, At-Tabari mengemukakan satu lagi riwayat daripada Ahmad bin Zuhair. Beliau pula diceritakan oleh ayahandanya Zuhair. Ayah pada Zuhair lah. Tuk pada Ahmad bin Zuhair lah. Tuk dia, tak tahulah. Ayahnya mengatakan, ayah pada Zuhair ni, Wahab bin Jarir bin Hazim menceritakan padaku, katanya, aku mendengar Yunus bin Yazid Al-Aili daripada Az-Zuhri, katanya, sampai berita kepada aku bahawa. Isnad yang dikemukakan Al-Tabari ini terdiri pada orang yang thiqah kepercayaan. Tetapi riwayat ini adalah riwayat munqati' terputus. Kerana Az-Zuhri tidak menceritakan daripada siapa dia ambil cerita ini, sedangkan beliau baru dilahirkan pada tahun 50 Hijrah ataupun 59 Hijrah. Zuhri sendiri ni. Peristiwa berlaku 3 penang Hijrah. Yahya bin Ma'in mengatakan pada tahun 5 penang Hijrah, manakala Al-Waqidi pula mengatakan pada tahun 58 Hijrah lahirnya Az-Zuhri. Sedangkan peristiwa yang diriwayatkan olehnya berlaku pada tahun 3 penang Hijrah. Jadi tidak diketahui berapa orangkah yang gugur sebenarnya di atas daripada Az-Zuhri ini. Dengan itu jelas sekali bahawa riwayat Az-Zuhri ini adalah riwayat yang dhaif kerana gugur daripada isnadnya entah berapa orang perawi. Nak siapa ke? Cerita sejarah. Cerita ni. Sementara Yahya bin Sa'id Al-Qattan pula menyatakan riwayat mursal yang dikemukakan oleh Az-Zuhri adalah lebih buruk daripada riwayat mursal yang dikemukakan oleh orang lain. Az-Zuhri ni kali beri sanad tak apa. Kalau dia kata tu, riwayat Az-Zuhri ni sangat berat, sangat teruk dan berbanding ni riwayat orang lain. Teruk. Hak terbaik sekali Sa'id bin Musayyab lah. Tu menantu Abu Hurairah. Tu kuat. Rapat lagi lah. Lepas tu Balagat.
Imam Malik kuat lagi. Tapi kalau Zuhri ni tahulah, berat benar. Paling teruk dah. Paling teruk, kira istilah paling teruk dah. Lebih buruk daripada Musa lain. Imam Yahya bin Sa'id juga tidak memberi penilaian kepada riwayat Mursal Al-Zuhri. Tak boleh nak nilai, berat lah aku dah. Lihat Tadribur Rawi jilid 1 halaman 109 dan 208. Riwayat yang serendah itu kedudukannya tidak boleh diketengahkan, terutama sekali apabila ia menampilkan keaiban dan kerendahan maruah para sahabat yang diakui sebagai orang yang adil dengan ijma' ulama. Cerita-cerita yang tak apa gagah ni, tak boleh kita nak jatuh maruah sahabat ni. Apa yang dapat kita lihat dalam banyak riwayat yang menampilkan kisah ini selain daripada menghina Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha dan menghina Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, ia juga menampilkan kerendahan peribadi para sahabat yang lain seperti Zubair dan Talha radhiyallahu anhu. Nampak buruk akhlak Zubair dan Talha pun. Ini kerana dikatakan seramai 50 orang atau lebih dengan dikepalai oleh mereka berdua mengangkat sumpah yang palsu di hadapan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Bagi buktikan tempat anjing-anjing menyalak Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha itu bukan bernama Hawab. Padahal tahu ada Hawab dah. Tiba-tiba sumpah. Tahu dah orang tu, orang ni kata ni Hawab nama tepat dah. Punyalah dia nak bohong ni. Bohong Islamik dah. Pejuang Islam demi maslahat. Kerana sahabat ni jahat. Siapa kau sanggup berangkat sumpah palsu dah. Bukan hak ni, sumpah ni, bukan hak ni. Ada kepatut. Begitu dah. Dah orang beritahu hak lah. Kalau cerita ni betul, karut lah. Tapi nak cerita ni, semua tu rekaan. Sehingga 50 orang sahabat, kononnya, sumpah palsu dah. Selain At-Tabari, Abu Ya'la juga dalam Musnad Abu Ya'la lah, mengemukakan riwayat ini dengan sanadnya yang tersendiri. Perawi-perawinya terdiri daripada Abdul Rahman bin Saleh. Dia mengambil cerita ini daripada Muhammad bin Fudail. Beliau pula mengambil daripada Ismail bin Abi Khalid. Dan Ismail bin Khalid pula mengambilnya, Ismail bin Abi Khalid pula mengambilnya daripada Qais bin Abi Hazim. Itu perawinya. Ini daripada Abu Ya'la lah. Mentakhrij hadis kitab Musnad Abu Ya'la. Tak keluar hadis perawi apa dah. Yang bernama Husain Salim Sa'ad. Husain Salim Sa'ad sudah memutuskan hadis ini sahih. Dia kata sahih tak? Padahal sebenarnya ia adalah dhaif juga. Ini disebabkan Abdul Rahman bin Salih Al-Asdi dihukumkan oleh Ibn Adi dengan mengatakan bila adalah seorang Syiah yang hangus, Syiah kerak, Syiah pelampau. Syiah pelampau tak tiba-tiba Ibn Adi kata Abdul Rahman bin Salih ni Syiah pelampau. Macam mana boleh jadi sahih? Abu Daud pula mengatakan beliau menulis sebuah kitab yang memburuk-burukkan para sahabat. Dia adalah seorang jahat. Ni Abu Daud kata ni. Ini bukan ulama syadik ni. Tasahur. Abu Daud pun kata. Abdul Rahman bin Salih Al-Azdi ni adalah menulis kitab yang memburuk-burukkan para sahabat. Rekod-rekod cerita memburukkan para sahabat. Dia adalah seorang yang sangat jahat lah. Jahat. Saleh Jazarah pula ni. Itu satu Abdul Rahman bin Abu Saleh. Orang lain pula. Selain tu, Saleh Jazarah mengatakan dia seorang yang selalu memburuk-burukkan Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Rujuk Mizanul I'tidal jilid 2 halaman 569. Bukan Aisyah saja lah. Pakar Uthman pun dia memburuk-burukkan. Orang macam ni kita percaya cerita dia. Perawi keduanya ialah Muhammad bin Fudail. Imam Abu Daud berkata, dia adalah seorang Syiah yang hangus, Syiah pelampau juga, Muhammad bin Fudail. Imam Ibn Hibban berkata dia melampau dalam Syiahnya, rujuk Tahzibut Tahzib jilid 9 halaman 360. Dah. Walaupun tengok perawi ada Syekh Husain Salim Syekh nama perawi Syekh Husain Salim Sa'ad, Husain Salim Sa'ad Asad. Husain Salim Asad ni di takhrij hadis kitab Muslim ni kata sahih mudah-mudah dah. Dah walaupun dia orang Arab, Syekh pun dia tidak ada kemahiran mengkaji. Lemah lah.
Satu riwayat yang dalamnya sanadnya terdapat dua orang Syiah yang hangus. Bukan Syiah biasa, Syiah Tasyayyuq yang melebihkan Ali daripada sahabat lain, daripada Uthman selain daripada Abu Bakar Umar. Bukan tu. Dia Syiah melampau tu. Bagaimanakah boleh dihukumkan dengan sahih? Pelik tak? Apalagi riwayat di kemuka itu mengandungi berita yang memburuk-burukkan sahabat dan menyokong akidah Syiah, akidah mereka tak? Akidah Syiah penghangus ni, Syiah. Syiah Tasyayyuq pun kalau dia ada nampak nak jatuh sahabat tak terima. Tambahlah Syiah melampau ni, Syiah kerok, Syiah hangus. Selain dalam Musnad Abu Ya'la ni, dalam Musnad Ahmad juga terdapat cerita ini pada dua tempat. Sebetulnya riwayat ini termasuk dalam Zawaid Musnad Imam Ahmad, bukan Musnad Imam Ahmad, tambahlah. Yang diriwayatkan oleh anak Imam Ahmad iaitu Abdullah. Sebagaimana dimaklumi, Musnad Imam Ahmad itu sendiri bergantungi banyak dah hadis dhaif. Banyak dah hadis dhaif dalam Musnad Imam Ahmad. Dan berapa hadis maudhu'. Musnad Imam Ahmad saja tak termasuk. Zawaid dia tambahan. Adapun dalam Zawaid Imam Ahmad, Zawaid Musnad, tambahan pada Musnad ni, mengikut Hafiz Iraqi terdapat lebih banyak lagi riwayat-riwayat maudhu' dan dhaif berbanding asal Musnad Imam Ahmad ni. Ayuh dia lah. Walau bagaimanapun isnad, sanad, jalur periwayat, kedua-duanya sampai kepada Qais bin Abi Hazim. Seperti yang terdapat dalam Musnad Abi Ya'la. Supalah. Nah. Juga sedangkan Qais bin Abi Hazim itu wafat 98 Hijrah dihukum oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan sebagai munkarul hadis. Dihukum oleh Yahya bin Sa'id Al-Qattan munkarul hadis. Perawi. Qais bin Abi Hazim tu. Beliau menyebutkan berapa hadisnya yang mungkar, yang bercanggah dengan, ada dhaif bercanggah dengan hadis sahih lah. Antaranya adalah hadis anjing-anjing Hawab yang sedang kita bincangkan ini, termasuk hadis yang mungkar. Mereka Yahya bin Sa'id. Contoh hadis mungkar yang diriwayatkan oleh Qais bin Hazim ni. Selain itu, Ismail bin Abi Khalid mengatakan Qais sudah menjangkau umur lebih 100 tahun. Sehingga nyanyuk sekian lama. Nyanyuk. Besar kemungkinan riwayat ini juga dikemukakan beliau ketika sudah nyanyuk. Rujuk Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Tahzib At-Tahzib di 8 halaman 347. Perkara yang sama juga disebutkan oleh Imam Zahabi dalam Mizanul I'tidal. Ya, dia tentang perawi hadis dhaif palsu ni, jilid 3 halaman 392 hingga 393. Bagaimanakah kita akan menerima satu berita yang mencacatkan para sahabat dengan bersandarkan kepada riwayat-riwayat seumpama ini? Yang mana kedudukan setinggi-tingginya adalah dhaif walaupun tidak maudhu'. Kalau dhaif jiddan, tak maudhu' pun berat juga. Malah Imam Ibn Al-Arabi menolak bulat-bulat hadis ini dan menganggapnya hasil rekaan musuh-musuh para sahabat. Bukan dhaif, memang hadis palsu rekaan. Wujud Al-Awasim min Al-Qawasim halaman 101. Kalau bukan hadis, riwayat-riwayat palsu. Ya, dalam kitab Mu'jamul Buldan oleh Yaqut Al-Hamawi, Ummu Zimlin Salma binti Malik bin Huzaifah bin Badar Al-Fazariyah adalah seorang yang terhormat dalam kalangan masyarakatnya, sama seperti ibunya Ummu Qirfah. Pada tahun yang ke-6 Hijrah, Rasulullah SAW menghantar satu pasukan tentera yang dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Dalam pertempuran dengan pasukan ini, Ummu Qarifah bersama-sama anaknya Ummu Zimlin ditawan lalu si ibu Ummu Qirfah dihukum bunuh kerana jenayahnya. Dah. Ummu Qirfah ni mak kepada Ummu Zimlin. Dah. Ni keturunan itulah, keturunan hak perawi cerita. Ummu Zimlin tertawan dijadikan hamba sahaya dan diberikan kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Berapa lama kemudian Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha memerdekakannya. Semasa Ummu Zimlin itu berada bersama Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah datang kepada mereka di hadapan beberapa perempuan yang ada bersama-sama Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha tersebut. Lalu Rasulullah SAW bersabda, maksudnya, sesungguhnya salah seorang dari kamu akan disalak oleh anjing-anjing Hawab. Selepas kewafatan Rasulullah SAW, ramai orang Arab murtad. Ummu Zimlin akhirnya pulang kepada kaumnya dan murtad juga bersama beberapa orang lain yang sudah murtad. Anak Ummu Zimlin ni. Nabi kata, bukan kata ke Aisyah, kata ke Ummu Zimlin dan puak-puak Ummu Zimlin ni.
Nah, dia kata ke semua sekali lah. Tapi Aisyah ada situ dah. Jadi, ni kalau cerita, kalau sabit sikit dah. Ni ada riwayat. Jadi, Zimlin ni murtad. Pada ketika itu, orang murtad itu bergabung dengan Zimlin. Yang menyimpan dendam kepada orang Islam lah. Pasal bunuh mak dia ke apa dah. Hamba. Dan mahu menuntut bela kerana ibunya terbunuh. Tulaihah yang mendakwa menjadi Nabi juga bergabung dengannya. Nah, dah. Mengaku Nabi palsu ni ramai lah. Maka Zimlin menghantar orangnya antaranya Zafar dan Hawab. Sehingga terkumpul ramai penyokong daripada Bani Ghatafan, Bani Hawazin, Bani Sulaim, Bani Asad dan Bani Tahi. Perkara ini sampai ke pengetahuan Khalid bin Al-Walid lah. Lalu beliau berangkat dengan bala tentera mereka Islam bagi memerangi mereka. Memerangi Nabi palsu dan pemberontak ni lah. Dalam peperangan ini Zimlin mengendarai unta ibunya. Ibunya pernah kena bunuh lah. Akhirnya unta itu dinaiki beberapa orang Islam lalu mereka menyembelih unta itu dan membunuh Zimlin. Selain daripada 100 orang lelaki yang berada di sekeliling Zimlin demi menjaganya. Yang nak jaga Zimlin ni kena bunuh juga 100 orang. Para ulama berpendapat Zimlin adalah orang yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam sabdanya itu dan Hawab. Dalam kisah ini adalah satu tempat di sekitar Taif. Bukit antara Madinah dengan Kufah tu dah. Dengan Basrah bukan. Tapi yang kita seolah-olah Hawab ni tepatnya antara tu dah. Menghuduhkan Aisyah. Tapi Zimlin kisahnya betul ada nama tempat di Hawab di sekitar Taif. Di bawah dekat Mekah. Bukan dekat Madinah, atas Madinah bukan. Nampak cerita tu betul atas nama Aisyah, atas nama Zimlin logik lah Hawab. Hawab dan kisah ini adalah satu tempat di sekitar Taif. Rujuk Mu'jam al-Buldan jilid 2 halaman 314 dan Akhbarus Syah Najibabadi dalam Tarikh al-Islam jilid 1 halaman 272. Ni ada riwayat. Kalau kita kata logik sikit dah. Artinya Hawab itu bukanlah terletak di sebelah timur semenanjung Arab. Bukan sebelah timur lah, alik kanan Arab dah. Seperti yang didakwa berada antara Mekah dan Basrah. Dah. Bukan antara Madinah atas Mekah sikit dah. Yang itulah bukan antara Madinah ataupun Mekah dengan Basrah. Maksudnya tengah-tengah jalan tak ada nama tempat nama Hawab. Namun sebaliknya Hawab itu berada di sebelah selatan semenanjung Arab. Nah, selatan ni bawah Mekah, bawah daripada Mekah lagi dah. Atas tu Madinah, bawah tu Mekah, bawah lagi daripada Mekah. Tu barulah jumpa Hawab dah. Selatan semenanjung Arab. Selepas mengemukakan apa yang disebutkan oleh Al-Yaqut Al-Hamawi adalah Syekh Muhibbuddin Al-Khatib dalam kitabnya Mu'jam al-Buldan. Secara ringkas menyatakan cerita ini adalah dhaif kerana diriwayatkan oleh Saif bin Umar At-Tamimi. Perawi yang lemah juga dah. Walaupun begitu, hadis yang mereka kemukakan berkenaan Aisyah radhiyallahu itu lebih dhaif lagi daripadanya. Dah. Ni pelemah dah. Saif bin Umar At-Tamimi hak cerita Zimlin hak. Yang dikatakan disalat oleh Haji Ahab yang duduknya selatan pada Mekah. Dah. Iaitu dekat Taif. Logik sikit tapi bila macam mana bagaimanapun tetap dhaif riwayat tu. Riwayat tentang Aisyah disalat oleh Anjim Hawab lagilah dhaif, lagi berat, lagi palsu. Gitu cerita dia. Rujuk Hasyiah Al-Awasim dan Qasim halaman 162. Kata Syekh Muhammad. Okey, dapatlah. Selain daripada itu, percubaan yang bersungguh-sungguh oleh pihak yang mendakwa sebagai pengikut setia Sayyidina Ali radhiyallahu untuk menyembelih unta yang dinaiki Sayyidina Aisyah radhiyallahu dalam peperangan Jamal juga barangkali adalah usaha mereka mengenalkan apa yang berlaku ke atas Zimlin kepada Sayyidina Aisyah radhiyallahu. Ia kait. Ia kata sembelih unta Sayyidina Aisyah. Dah. Pada Jamal ini serupa cerita. Cerita asalnya pada Muslim. Memula cerita lah hak ni pada Aisyah tapi ni cerita mula. Tapi cerita rakyat baru ni nak suruh nampak Aisyah tukar. Sembelih unta Zimlin jadi sembelih unta Sayyidina Aisyah pula.
Seterusnya mengenalkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha pula. Kait dengan Aisyah. Berdasarkan perbincangan yang lalu dapatlah disimpulkan mengikut metod riwayah dan dirayah. Cerita ini tidak dapat diterima sebagai bukti. Dari sudut riwayatnya, cerita ini berpunca daripada orang yang tidak boleh diterima kerana dhaifnya. Tambahanlah pula ada unsur tabarrak, menjatuhkan unsur benci dan dendam untuk menjatuhkan sahabat-sahabat besar masa Aisyah. Sementara itu daripada sudut dirayah pula riwayat ini tidak dapat terima. Kerana Allah SWT mengajar kita apabila berhadapan dengan cerita-cerita seumpama ini. Dalam firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laula iz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Mengapakah sewaktu mendengar cerita-cerita bohong itu orang mukmin, orang yang mengaku beriman, tidak bersangka baik terhadap diri mereka sendiri? Dan mengapa tidak berkata ini suatu berita bohong yang nyata? Surah An-Nur ayat 12. Cerita-cerita nampak nak menjatuhkan. Berat-berat ni kita kena sangka, kena tolak dulu. Jangan terima dulu. Tuduh orang liberal lah, anti hadis lah. Kita sangka baik. Mungkin nak bela pendapatnya salah. Tetapi kita jangan cepat menghukum mudah-mudah. Tambah-tambah ni cerita sahabat. Nak percaya mudah-mudah. Aisyah dia salah oleh Haji Hawab. Menandakan dia ni terhaka ke apa. Mudah percaya begitu. Bodohlah kita dah. Sehingga mudah percaya cerita-cerita karut ni. Yang memburukkan para sahabat. Ni ustaz dia kena kata sikit. Oh bela bukan main. Sahabat yang besar. Aisyah isteri Nabi lagi. Di bawah cerita yang tak tahu betul atau tidak ni terus percaya. Adakah begitu ustaz atau guru? Tak sepatutnya dah. Sangka buruk pada Aisyah, betul-betul sahabat besar. Kemudian selepas 3 ayat Allah Taala berfirman lagi, walaula iz sami'tumuhu qultum ma yakun lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun 'azim. Ya'izukumullahu an ta'udu limithlihi abadan in kuntum mu'minin. Dan mengapakah kamu tidak berkata pada waktu mendengar berita bohong? Itu sekali-kali tidaklah patut kami perkatakan tentang berita ini. Maksudnya engkau ya Tuhan kami, ini adalah dusta yang besar. Ya Allah memperingatkan kamu agar janganlah kembali memperbuat yang seperti itu selama-lamanya jika kamu benar-benar orang yang beriman. Surah An-Nur ayat 16 hingga 17. Jadi kalau benar-benar beriman, cerita-cerita bohong, cerita macam mana? Cerita memburuk-burukkan. Cerita nampak ada unsur rekaan. Ada unsur tokok tambah. Dengar cerita macam tu, benda-benda buruk gitu kita kena stop dulu, berhati-hati. Itu bukan terus terima. Tidak sangka buruk lah. Cerita-cerita mengarut, lucuh. Macam-macam cerita tu percaya terus lah. Bukankah Allah SWT menurunkan ayat ini berhubung dengan pembersihan terhadap fitnah dan berita bohong yang disebarkan oleh orang munafik berkenaan Aisyah? Ayat Quran turun ni berdasarkan cerita Aisyah tertuduh berzina tu dah. Jadi ayat Quran tu betul-betul untuk bela Aisyah. Ayat Quran ni ayat berkait apabila turun tentang peristiwa tersebut, mesti ada kaitan di masa hadapan. Jadi antara kaitan masa hadapan memburukkan Aisyah. Ayat yang sama ini bukanlah menghapuskan fitnah-fitnah pada zaman munafik menyebarkan berita kepada Aisyah pada zaman Nabi hidup lagi. Bahkan cerita ini, ayat Quran ini juga berkaitan dengan selepas kematian Nabi ni. Cerita-cerita yang direka atas atas riwayat-riwayat palsu ni. Bukankah melalui ayat ini Allah Taala mengingatkan supaya kita ni jangan lagi kita kembali menuduh orang-orang yang berpribadi mulia. Seperti Sayyidatina Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Jika kita benar-benar orang beriman, ceritanya kita tolak lalu. Bunyinya ada unsur yang memburukkan sahabat, memburukkan isteri Nabi Aisyah, kita tolak selalu. Cerita ni banyak, berapa lapis cerita ni. Kalau ada orang baik pun tertipu pun logik. Tambahlah perawi-perawi Syiah. Belum sedar lagikah kita bahawa medan tafsir Quran bersepah-sepah dengan sampah saraf Israeliat. Tafsir Quran pun banyak ni. Maka seperti itu juga ruang lingkup sejarah Islam. Dan hadis-hadis Nabi sudah dicemari roti Israeliat, lagi banyak lah. Hadis Nabi ke riwayat sejarah lagi lah banyak. Ada unsur tokoh tambah rekaan. Maka untuk terus hidup dengan keadaan sehat sejahtera,
dan aman damai. Maka umat Islam perlulah membersihkan ruang lingkup yang menguasai hidupnya. Yang bersih dah, usul-usul fitnah pada sahabat-sahabat ni, cerita-cerita karut tentang sejarah Islam, kita kena bersihkan. Mereka perlu sedar kerja ini bukan satu kerja yang boleh dilakukan secara sambil lewa sahaja. Dan hanya Allah SWT jua tempat kita memohon pertolongan. Bukan jumpa asal jumpa dalam kitab. Jumpa dalam kitab tak? Pakai terima habis berat gitu. Penuh jana lah agama kita. Hak karut pun banyak dalam kitab ni. Sama ada di tokok tambah dalam kitab. Dan macam-macam lah benda-benda yang berlaku ni. Sekat tu dulu kali nak. Habislah tajuk tentang kononnya Aisyah disalat oleh Haji Ahab semasa perang Jamal kononnya ni. Untuk memburukkan Aisyah seolah Nabi kata dahaka lah, isteri dahaka lah. Soal lagi tu riwayat tersebut. Ada lagi sikit orang pergi habis ni. Okay, kita pergi habis sikit lah. Pembelian sejarah Islam ni bahagian ketiga ni ada satu topik dia, benarkah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu membunuh anaknya? Okay, ada beberapa buah buku yang disebarkan dengan agak meluas dalam masyarakat memuatkan kisah Sayyidina Umar radhiyallahu anhu yang kononnya membunuh anak perempuan dengan menanamnya hidup-hidup. Contohnya seperti buku 10 Sahabat Dijamin oleh Ahli Syurga oleh Muhammad Ali Qutub. Terbitan Pustaka Nasional PTI Limited 1940 halaman 50 hingga 51. Jadi sini buku baik dah, 10 Sahabat Dijamin Ahli Syurga. Muhammad Ali Qutub dah. Dulu kan. Ni dah ikhwan muslimin ke apa nak. Adik-beradik Syed Qutub tahu ni. Jadi bukunya baguslah. Atas maksud tarbiyah lah, mendidik jiwa. Tapi gitulah ada unsur-unsur cerita karut. Jika cerita seperti itu disiarkan oleh musuh Islam, tentu tiada maksud lain selain memburukkan imej Sayyidina Umar radhiyallahu sebagai sahabat karib Rasulullah SAW dan Khalifah Agung umat Islam. Jika cerita seperti ini disebarkan oleh golongan ahli sunnah wal jamaah, pejuang Islam ni, pada pandangan polis ada dua kemungkinan yang mendorong mereka menyebarkannya. Pertama kerana jahil. Sebut jahil marah tak? Ulama jahil. Tok Guru jahil marah. Pertama kerana jahil. Dan kedua adalah kerana menganggap kisah ini berlaku sebab tu Sayyidina Umar radhiyallahu berada pada zaman jahiliah. Atau pada zaman jahat. Apa yang pelik sekiranya semasa jahiliah itu Sayyidina Umar radhiyallahu melakukan perkara sedemikian. Bahkan bukankah ini menunjukkan kehebatan Islam? Ini menunjukkan Islam mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam mengubah dan membentuk pribadi manusia yang mengubah manusia sekejam sejahat Sayyidina Umar radhiyallahu menjadi sebaik-baik manusia apabila memeluk Islam. Bahkan menjadi pemimpin Islam contoh untuk umat Islam kemudiannya. Gitulah pengajaran dah. Bagi polis tidak timbul soal kehebatan Islam dalam mengubah kehidupan manusia. Kerana ini sudah terbukti melalui banyak riwayat yang sahih. Masalah cerita tu biasa sahih. Nak ambil pengajaran begitu pun dah. Namun bagaimana dengan cerita kekejaman Sayyidina Umar radhiyallahu ini yang bunuh anak dia? Apakah kedudukannya? Adakah ia memang berasas ataupun hanya dongeng-dongeng dan cerita-cerita rekaan semata-mata? Alangkah berguna kepada para pembaca sekalian sekiranya penulis-penulis buku dan artikel-artikel ini mengemukakan tempat rujukan kisah ini supaya amanah ilmiah yang mereka bawakan kepada orang ramai itu disampaikan dengan penuh tanggungjawab. Sambil-sambil mereka pun tulis-tulis pun cuba bagi rujukan asal ni. Mudah orang nak cek perawi-perawi ke kekuatan cerita tersebut. Kenapa tak berbuh ni? Itu salah, kesalahan yang besar ni. Sumber asal tak cerita. Kisah ini tidak akan dapat ditemui dan dikesan walaupun bayangnya dalam kitab hadis dan atau kitab sejarah muktabar tak jumpa. Itu tak berbuh. Cari dah kitab besar sejarah ke, kitab hadis besar muktabar tak jumpa cerita Umar bunuh anak dia ni. Tentu sekali ia boleh direka cipta oleh musuh Islam. Tetapi sungguh malang kita orang Islam hari ini menerima apa sahaja yang disogokkan. Semata-mata ya ustaz, tok guru, nama, syekh, pejuang Islam kan. Dia cerita kan betul belaka. Sama ada dalam bentuk cerita atau kisah-kisah sahabat. Padahal Rasulullah SAW bersabda yang bermaksud. Cukuplah seseorang itu menjadi pendusta
apabila ia menceritakan apa sahaja yang didengarnya. Hadis direkod kat Imam Muslim dalam Sahih Muslim kitab Al-Muqaddimah ba'an-nahi anil hadis bi kulli ma sami'a oleh Abu Hurairah, nombor hadis 5 status sahih. Setiap dia dengar cerita tu tanda dia pendusta dah. Nah, apa yang dengar cerita habis. Tak kaji betul tidak. Tujuan penulis mengoreksi artikel-artikel ini adalah bagi memelihara kesucian secara hidup para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Selain itu, ia juga untuk memberi peringatan pada umat Islam secara umumnya, pendakwa-pendakwa, penulis-penulis dan guru-guru agama khususnya. Kitab ni banyak cerita pada ustaz, pendakwah ni. Agar berhati-hati apabila membawa sesuatu kisah berkaitan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabat baginda. Ini kerana mereka adalah cerminan agama Islam. Sahabat-sahabat ni imej Islam. Kena jagalah. Jangan berbuat cerita bohong, merosakkan maruah para sahabat. Dia akan rosak pahak agama Islam lah. Ni sahabat ni baik sebenarnya dari kecipta dia. Sekarang ni orang yang berbuah nama Jemaah Islam ni apa pun tak baik sungguh. Itu merosakkan Islam juga sehingga orang yang payah tak masuk Islam lah. Ada jemaah, ada persatuan, ada parti berbuah atas nama Islam tapi tidak berakhlak dengan Islam, memburukkan Islamnya. Sehingga orang takut nak masuk Islam lah. Orang yang bukan Islam takut nak masuk Islam. Orang Islam pun ada setengah tu macam nak murtad kerana buruknya akhlak pejuang Islamnya. Okey, supaya lebih jelas kepada para pembaca, penulis putarkan kembali bahagian yang terpenting daripada kisah Sayyidah Umar radhiyallahu menanam hidup-hidup anak perempuannya. Begini ceritanya. Umar memejamkan mata. Anak itu ditendangkannya masuk ke dalam lubang yang digalinya, anak perempuan dia lah. Dia menangis. Umar tidak menghiraukannya. Umar menutupkan mata dan berfikir, oh anakku yang manis pintar. Mengapa kau dilahirkan sebagai perempuan? Ia menangis. Tangannya gemetar, tubuhnya menggigil. Umar, jangan jadi pengecut. Tiba-tiba suara itu terdengar berulang-ulang kali telinganya. Lalu sambil menahan kesedihannya, Umar meneruskan lagi menimba pasir ke lubang tadi. Sehinggalah anaknya itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Itu cerita reket. Bunyi sedap cerita ni. Selain daripada tidak terdapat dalam kitab-kitab sahih dan muktabar, kisah ini juga bercanggah dengan kaedah dirayah. Kitab sejarah muktabar tak ada dah. Kitab hadis muktabar sama betul lah. Bercanggah dengan kaedah dirayah, kaedah kritikan isi kandungan hadis lah. Logik, secara logik yang dipakai oleh para ulama Islam dalam menilai suatu cerita. Antara alasan yang boleh dikemukakan adalah pertama, tidak ada satu pun riwayat yang boleh diambil bagi membuktikan ada daripada kabilah Quraisy menanam anaknya hidup-hidup. Apatah lagi bagi membuktikan Sayyidina Umar radhiyallahu membunuh anak perempuannya. Jadi kabilah Quraisy ni ramai perempuan dah. Jadi tidak bunuh hidup-hidup. Yang biasanya hadap kapung ni. Kabilah Hakka, kabilah Quraisy yang betul-betul berkawasan mana ni bertamadun. Dia tidak bunuh anak perempuan dia. Yang kedua, adab menanam anak perempuan hidup-hidup berlaku dalam kalangan setengah kabilah Bani Tamim dan Bani Asad yang bimbangkan kepapaan menimpa mereka kerana anak-anak itu. Ni dia orang kampung lah, sikit dan bukan lah. Berbandar betul lah. Rujuk Muhammad Tayyib An-Najjar dalam Qabasu Al-Wada'. Halaman 78 dan Zakaria Bashir dalam The Meccan Crucible halaman 24. Sebagaimana adanya riwayat menyebutkan Qais bin Asim, seorang pemimpin kabilah Bani Tamim, yang kemudiannya memeluk Islam, mengaku menanam hidup-hidup 8 orang anak perempuannya pada zaman jahiliah. Ni Qais bin Asim ni adalah orang Bani Tamim. Cerita zaman dulu. Dia nikah hama, anak peramal. Tapi orang anak perempuan dia tanah hidup-hidup. Di sana terdapat juga riwayat menyebutkan seorang pemimpin daripada kalangan Bani Tamim juga menyelamatkan ramai anak perempuan daripada dibunuh oleh ibu bapa mereka kerana takutkan kepapaan dengan membeli untuk membeli anak-anak perempuan tersebut. Beli, kau bayar anak-anak. Jadi ada pemimpin kalangan Bani Tamim ni tengok pok dia ni ramah bunuh anak ni. Jadi anak perempuan dia beli anak perempuan tersebut. Antara pemimpin yang menonjol dalam usaha membasmikan adat keji tersebut ialah Sa'ah bin Najiyah
datuk kepada Farazdak, seorang penyair Arab yang terkenal, dan Zaid bin Amr bin Nufail. Dua orang dah. Sa'sa'ah bin Najah dan Zaid bin Amr bin Nufail. Sa'sa'ah bin Najah ni datuk kepada Farazdak, penyair Arab terkenal. Sa'sa'ah membeli anak perempuan daripada kedua ibu bapanya, kemudian memelihara mereka hingga dewasa. Bilangan anak perempuan yang dipeliharanya adalah seramai 350 orang. Rujuk At-Tabrani dalam Mu'jamul Kabir jilid 8 halaman 77. Sementara Zaid bin Amr bin Nufail pula tidak terpengaruh dengan masyarakatnya yang menyekutukan Allah SWT dengan sesuatu yang lain. Malah beliau mencari kebenaran dan cuba mengesan serta mengamalkan sakit-baki peninggalan agama Nabi Ibrahim AS. Beliau juga membeli anak-anak perempuan daripada ibu bapanya lalu memelihara mereka hingga dewasa. Dia itu siapa dia? Zaid bin Amr bin Nufail. Dia kemudian membawa anak perempuan itu kepada kedua ibu bapanya lalu berkata kepada mereka, jika kamu suka kepada anak perempuan kami ini, boleh kamu mengambilnya, atau kamu tidak mahu, biarlah anak-anak perempuan ini bersama saya. Rujukan dia hadis Bukhari jilid 1 halaman 540. Kuatnya. Zaid bin Amr bin Nufail bukan sahaja keluarga Sayyidina Umar dahulu, malah beliau adalah sepupu Sayyidina Umar dahulu. Zaid bin Umar ni sepupu Umar lah. Adik perempuan Sayyidina Umar dahulu menjadi isteri kepada anaknya Said. Dan anak Said itu, dan anak perempuannya Zaid pula menjadi isteri kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu sendiri. Tidak mungkin keluarga yang terkenal dalam usaha menyelamatkan anak-anak perempuan daripada dibunuh oleh ibu bapa mereka, tiba-tiba seseorang daripada mereka sendiri melakukan perbuatan terkutuk ini dengan membunuh anaknya sendiri. Jadi dia ni berkait rapat dengan Umar, dan Zaid bin Amr bin Nufail kait dengan Umar. Anak beranak kata jaga rutin lah, tidak bunuh. Tiba-tiba dia bunuh, pelik lah. Okey, yang ketiga. Selepas Mekah dibuka, Rasulullah SAW berbi'ah, berjanji taat setia dengan perempuan-perempuan mukmin. Antara ucapan baginda SAW adalah, kamu tidak lagi akan membunuh anak-anak kamu. Hindu tiba-tiba berkata, kami melihara mereka semasa kecil, apabila besar kamu pula yang bunuhnya. Masa pembukaan kota Mekah ni. Jadi bunuh anak-anak ni tidak berlaku di kalangan pemimpin Quraisy ni. Peristiwa ini tersebut dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab sirah dengan jelas dan terperinci. Kata-kata Hindu ini menunjukkan kaum Quraisy tidak terlibat dengan adat yang keji ini. Sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim juga membuktikan bahawa Quraisy tidak terlibat dalam pembunuhan anak-anak perempuan. Sabda baginda sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud, Nisa'u Quraisyin khairu nisa'in ahnahu ala tiflin wa ra'ahu ala zawjin fi zati yadihi. Sebaik-baik perempuan Arab ialah perempuan Quraisy. Mereka sangat penyayang terhadap anak-anak yatim sewaktu kecilnya, dan mereka pandai menjaga kedudukan dan harta benda suaminya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahih Muslim, kitab Fadailus Sahabah, bab min Fadailun Nisa'i Quraisy, oleh Abu Hurairah, nombor hadis 2527, status sahih. Apa artinya pujian Nabi Muhammad SAW terhadap sifat penyayang mereka kepada anak-anak, sekiranya mereka juga seperti kabilah-kabilah lain yang terlibat dengan adat membunuh anak-anaknya? Sewaktu Nabi SAW diutuskan menjadi Nabi, Sayyidina Umar dahulu ketika itu berumur 27 tahun. Anak-anak Umar yang lahir sebelum Islam semuanya masih hidup. Mereka ialah Ummul Mukminin Hafsah, Abdullah bin Umar dan Abdul Rahman. Jadi Hafsah ni anak sulung perempuan Umar, tak kena bunuh pun. Yang keempat dah. Dalam tradisi Arab, seseorang dikunyahkan dengan anak sulungnya seperti kunyah Nabi SAW kita, itu Abu Qasim. Qasim ni anak sulung Nabi tapi matilah. Kunyah Sayyidina Umar dahulu pula adalah Abu Hafs. Abu Hafsin atau Abu Hafs, merujuk kepada Hafsah lah, anak perempuannya. Ini menunjukkan anak perempuan Sayyidina Umar dahulu yang paling sulung adalah Sayyidina Hafsah radhiyallahu anha, isteri Nabi. Jadi dia ada anak sulung masa jahiliyah, lahir sebelum dia masuk Islam, dan tidak dibunuh pun. Perlu juga diperhatikan di sepanjang hayatnya, berapa ramaikah isteri Sayyidina Umar dahulu dan juga hamba sahajinya di samping anaknya daripada mereka itu.
Sejarah menyimpan semua maklumat isteri-isteri dan anak-anak Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Imam Ibn al-Jawzi dan lain menyenaraikan isteri-isteri Sayyidina Umar radhiyallahu anhu dan anak-anaknya di samping hamba sahihnya. Beliau menulis, Imam Ibn al-Jawzi tulis, Sayyidina Umar radhiyallahu anhu mempunyai beberapa orang isteri dan mendapat ramai anak. Isteri beliau ialah pertama Zainab binti Maz'un. Zainab binti Maz'un. Zainab adalah seorang perempuan Uthman bin Maz'un, adik-beradik Uthman bin Maz'un, yang terbilang antara orang yang memeluk Islam di peringkat permulaan. Dan saudara sesusuan dengan Nabi SAW. Melalui Zainab ini, Sayyidina Umar radhiyallahu mendapat 3 orang anak, iaitu Hafsah, Abdullah dan Abdul Rahman. Ini isteri mula-mula. Yang kedua, Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Daripadanya beliau mendapat seorang anak lelaki bernama Iyad. Yang ketiga, Jamilah binti Thabit bin Aflah. Daripadanya beliau mendapat seorang anak lelaki bernama Asim. Yang keempat, Ummul Hakam binti Al-Haris bin Hisham. Daripadanya beliau mendapat anak perempuan bernama Fatimah. Ini 4 orang. Ya adalah mati kau cerah dah. Yang kelima, Ummul Kulthum binti Jarwal bin Malik. Daripadanya beliau mendapat 2 orang anak bernama Ubaidullah dan Zaid al-Akhbar. Yang ke-6, Ummul Kulthum binti Ali bin Abi Talib. Ni dah anak Ali nikah dengan Umar ni. Daripadanya beliau mendapat 2 orang anak bernama Zaid al-Asghar dan Ruqayyah. Daripada hamba sahayanya yang bernama Fukayyah dan Luhayyah, juga Sayyidina Umar radhiyallahu mendapatkan anak. Daripada Fukayyah dia mendapat anak perempuan bernama Zainab. Daripada Luhayyah beliau mendapat anak bernama Abdul Rahman al-Wasar dan Abdul Rahman al-Asghar. Jadi anak Sayyidina Umar radhiyallahu adalah seperti berikut. Lelaki Abdullah, Abdul Rahman al-Akbar, Abdul Rahman al-Awsat, Abdul Rahman al-Asghar, Zaid al-Akbar, Zaid al-Asghar, Ubaidullah, Asim dan Iyad. 9 orang anak lelaki. Abdullah ibn Umar lah, lelaki sulung nak. Perempuan pula Hafsah, Ruqayyah, Fatimah, Zainab. Jadi Hafsah ni anak perempuan sulung. 4 orang anak perempuan Sayyidina Umar. Jadi anak dia semua 13 orang. Daripada isteri pertamanya Zainab binti Maz'un, Sayyidina Umar radhiyallahu hanya mendapat 3 orang anak, iaitu Ummul Mukminin Hafsah, Abdullah bin Umar dan Abdul Rahman al-Akbar. Hafsah adalah anak sulungnya Umar lah daripada Zainab binti Maz'un, sebab itu beliau dikunyahkan dengan nama Abu Hafsin. Semasa memeluk Islam, beliau hanya punya 3 orang anak ini sahaja. Kalau begitu, anak manakah yang ditanam hidup-hidup oleh Sayyidina Umar tersebut? Apakah namanya dan apakah nama ibunya? Kalau Sayyidina Umar betul-betul benci ke anak perempuan atau tidak suka pada anak perempuan, kenapakah beliau memakai kunyah Abu Hafs? Selain daripada alasan disebutkan tadi, adakah logik Sayyidina Umar baru mengetahui identiti anaknya sama ada lelaki ataupun perempuan sedangkan anak itu sudah berumur 4 tahun? Cerita tersebut, dia bunuh anak perempuannya, anak tu umur 4 tahun dah. Dan Sabah tak kenal anak tinon jatuh sampai umur 4 tahun dah, baru kenal. Mungkin juga orang yang mula-mula menyebarkan kisah ini terkeliru dengan riwayat Wadin yang dikemukakan oleh Imam Darimi dalam sunannya. Atau mungkin ia pura-pura terkeliru sahaja. Yang ambil cerita lain, tampalkan pada cerita Umar. Riwayat itu menyebutkan bahawa ada seorang lelaki menghadap Rasulullah SAW. Lalu dia berkata, "Wahai Rasulullah, kami dahulu orang jahiliah, kami menyembah berhala dan membunuh anak-anak. Saya pernah mempunyai seorang anak perempuan. Apabila saya memanggilnya, dia berlari datang kepada saya dan sangat ceria. Pada suatu hari saya memanggilnya, dia terus mengikuti saya. Berdekatan dengan tempat itu ada satu telaga. Saya memegang tangannya dan menolaknya masuk ke dalam telaga. Ucapan terakhir terkeluar dari mulutnya adalah ayah." Mendengar cerita itu, Nabi SAW menangis. Orang yang ada berdekatan dengan Nabi Muhammad SAW berkata kepada orang itu, "Kamu betul-betul menyedihkan Rasulullah SAW." Nabi Muhammad SAW bersabda, "Orang ini datang bertanyakan sesuatu yang lebih penting dari itu." Seraya baginda SAW berkata kepada orang itu, "Ceritakanlah sekali lagi kisah itu." Orang itu mengulangi sekali lagi kisah tersebut sehingga Rasulullah SAW menangis dan basah janggutnya. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, "Inna Allah qad wada'a 'anil jahiliyah ma'amilu fasta'nif 'amalaka." Perkara-perkara yang dilakukan oleh mereka pada zaman jahiliyah sudah dihapuskan oleh Allah SWT dengan masuknya mereka ke dalam Islam. Sekarang mulakanlah amalan-amalan yang baik. Falsta'nif 'amalaka. Sekarang mulakan amalan-amalan yang baik lainlah. Ada diriwayatkan oleh Ad-Darimi dalam Sunan Ad-Darimi, bab ma kana 'alaihi lin-nas qabla ma ba'ath an-nabi min al-jahli wal dhalalah. Oleh Al-Wadid,
Perawinya thiqah tapi hadis ini mursal dan hanya diriwayatkan oleh Ad-Darimi. Ini adalah satu kisah seorang yang tidak diketahui siapakah orangnya. Mungkin orang punya maksud jahat mengaitkan cerita ini dengan Sayyidina Umar dahulu, padahal jika ditimbang dengan raci ilmu riwayat juga tidak disabitkan kerana Wadin adalah perawi teratas, lahir pada tahun 80 Hijrah dan wafat pada tahun 149 Hijrah. Mursalah. Sedangkan dia tidak pula menceritakan perawi lain di atasnya. Tidak mungkin dia mendengar sendiri kisah ini 80 tahun sebelum kelahirannya. Dalam istilah ilmu hadis, riwayat seperti ini dinamakan riwayat munqati'. Kerana perawi di atasnya tidak disebutkan. Selain itu, Wadin itu sendiri adalah seorang yang dipertikaikan oleh ulama rijal hadis tentangnya. Imam Bukhari, Muslim dan Nasai tidak mahu menerima riwayatnya. Ibn Sa'ad berkata dia seorang yang daif. Abu Hatim berkata setengah riwayatnya baik tetapi setengah lain yang sangat buruk. Jawzajani berkata riwayat-riwayatnya adalah lemah. Rujuk Mizanul I'tidal jilid 4 halaman 336. Hafiz Ibn Hajar menulis ingatan yang sangat teruk. Apabila riwayat itu sendiri tidak tahan diuji di samping orang yang berkenaan pula tidaklah disebutkan dengan jelas namanya. Kenapa pula ada orang yang pandai-pandai mengaitkannya dengan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu? Tentu sekali perbuatan seperti ini tidak patut dilakukan kecuali oleh musuh-musuh Islam sahaja yang buat. Jadi cerita tu karut lah. Cerita tu tidak betul. Cerita ni pun tak kuat. Tambah cerita berbuah atas dalam Sayyidina Umar lagilah jauh. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdaka subhanakallahumma bika subhanakallahumma bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.